TV KPM. Ui. Ini pun tak ada. Ui. Mana satu ni? Detektif Akmal. Tuan, apa yang sedang anda lakukan? Saya tengah mencari bukti, Tuan. Bukti apa? DNA. Oh, DNA. Detektif gunakan apa? Saya gunakan ini, Tuan. Kanta pembesar? Betul. Tidak sesuai, detektif. Ha? Kita kena menggunakan mikroskop untuk melihat DNA. Oh, alamak, Tuan. Saya tak bawa lah pula. Kalau tak ada, tak apa. Anda ambil spesimen, bawa ke makmal. Baik, Tuan. Assalamualaikum, apa khabar semua? Salam sejahtera bersama dengan saya Akmal Nazri dalam slot menengah atas. Semua sihat? Alhamdulillah. Itulah dia sedikit gimmick ataupun sketsa menjadi seorang Inspektor Akmal dan tuannya, iaitu Tuan Remy aka Cikgu Remy. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Akmal? Panggil saya Inspektor Akmal. Ya, Inspektor. Ya. Ini Cikgu. Ya, saya. Kan hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran sains. Betul. Tapi apa kena mengena dengan DNA lah, dengan nak collect sampel semua tu, Cikgu, dengan kita punya mata pelajaran ni? Okey, so sebenarnya macam kita buat gimmick sebenarnya tadi tu, tajuk pembelajaran kita adalah berkenaan dengan genetik. Dan ia memang ada kaitan dengan DNA. Okey. Nak tahu lebih lanjut, nanti kita sama-sama belajar pada hari ini. Okey, Cikgu. Dan mungkin Cikgu juga boleh berikan kita punya objektif pembelajaran hari ini. Okey, jadi pada hari ini Akmal dan murid-murid yang sedang menonton di rumah perlu mencapai 3 objektif kita, iaitu yang pertama menerangkan gen, asid asid deoksiribonukleik ataupun DNA, kromosom dan juga nukleus. Ya, Cikgu. Biasalah, Cikgu. Dia macam tongue twister sikit kan? Betul. Okey, sebab daripada inspektor dia cikgu tu kan dia lambat sikit lah. Okey. Objektif yang kedua ialah membanding dan membezakan mitosis dan juga meiosis. Dan yang ketiga ialah mewajarkan kepentingan mitosis dan juga meiosis. Itu kejap lagi kita akan belajar lah apa itu mitosis, apa itu meiosis kan? Betul. Okey. Seterusnya, Cikgu. Saya nak tahu juga genetik ni sebenarnya apa dia, Cikgu? Yang saya tahu dia gen lah, gen betul, kan? Tapi betul. apa sebenarnya dalam genetik tu? Betul. Jadi genetik ni sebenarnya adalah untuk kita mengkaji berkenaan dengan pewarisan, variasi dan sebagainya. Okey, untuk asas genetik kita kena kenali 3 perkataan utama yang biasa kita gunakan dalam bidang genetik ini. Yang pertama ialah kromosom. Baik. Yang kedua ialah DNA. Dan yang ketiga ialah gen. Okey. Jadi kita akan ada tahu tak semua ni tiga ni? Saya pernah dengar, Cikgu. Gen pernah, DNA pernah, cuma kromosom mungkin saya lama dah tak dengar sebenarnya, Betul. Cikgu. Jadi hari kita segarkan minda kita, kita belajar semula apa itu kromosom, DNA dan juga gen. Baik. Okey. Jadi pada badan kita ini unit asasnya ialah sel. Betul. Okey, di mana kita belajar masa tingkatan 1 dulu lagi. Dan di dalam sel kita ada satu komponen ataupun organel yang kita namakan sebagai nukleus. Okey. So sekarang ini kita tahu apakah kandungan di dalam nukleus. Okey, di dalam nukleus kita akan jumpa kromosom. Okey. So ini adalah kita punya nukleus. Di dalam nukleus kita akan jumpa kromosom dan di dalam kromosom kita akan jumpa DNA ataupun asid deoksiribonukleik. Dan di dalam DNA kita akan jumpa gen. Okey. So kromosom ni sebenarnya Akmal dan juga murid-murid di rumah, dia ialah satu struktur berbenang yang halus yang terdiri daripada asid nukleik. Okey. Dan di dalam kromosom pula kita akan jumpa DNA. Seperti kita dapat lihat dekat studio kita ni ada banyak DNA. Dan untuk membina satu DNA, unit asasnya dikenali sebagai nukleotida. Okey. Unit yang kecil bagi DNA ni namanya adalah nukleotida. Untuk membina nukleotida kita perlukan 3 komponen, iaitu
fosfat, base bernitrogen dan juga gula deoksiribonusa. Okey. Gula deoksiribosa. Itu sebutannya betul. Okey, maksudnya sini cikgu, nukleus di dalam sel. Betul. Dan kromosom di dalam nukleus. Betul. DNA di dalam kromosom. Betul. Dan gen tu di dalam DNA. Betul. Betul. Pandailah Akmal ni. Alhamdulillah. Maksudnya dekat atas meja ni yang warna biru dan juga warna merah ni, inilah dia kromosom cikgu. Kromosom, okey. Tapi sebenarnya murid-murid dah Akmal, ini adalah bentuk selepas melakukannya replikasi. Nanti Seremi akan terangkan selepas inilah. Okey. Alright. Sekarang Seremi nak terangkan struktur helix ganda 2. Baik. Okey. Jadi di sini Seremi ada model yang dah disediakan oleh pembantu amal sekolah Seremi, Encik Azli. Okey. So kalau kita dapat lihat di sini bahawa alright. Okey, satu komponen ini namanya adalah nukleotida. Okey, nukleotida. So nukleotida ini akan bergabung menjadi satu rantai panjang yang kita namakan sebagai polinukleotida. Okey. So satu DNA ada berapa rantai? Ada 2 rantai. 1, 2 rantai polinukleotida. Dan di mana bentuk DNA ini dia akan anti-selari, iaitu berpintal seperti ini, Akmal. Okey, Seremi masukkan. Okey. Seremi tutup. So bentuk ini kita namakan dia sebagai helix ganda. Ganda 2, betul. Helix ganda 2. Bentuk ini dinamakan helix ganda 2. Itu kalau dia berpintal kan, berpintal, cikgu? ya. Okey. Dan di mana gen pula, Akmal? Gen di dalam, semestinya di dalam DNA itu. Betul, dia berada di dalam DNA ini. So jujukan kecil, segmen-segmen kecil yang terdapat dalam DNA ini kita namakan dia sebagai gen. Dan gen ini murid-murid kena tahu dia adalah unit asas pewarisan yang akan menentukan dan juga mengawal ciri-ciri yang ada pada organisma ataupun benda hidup. Contoh ciri yang ada pada Akmal, okey? Akmal ada ciri kulit yang cerah, Alhamdulillah. yang muka kaca, Alhamdulillah. rambut lurus, okey. So ciri-ciri yang ada pada Akmal ini ditentukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA. Itu yang orang kata DNA itu. Betul. Itulah dia. Okey. Jadi kita nak ujilah, okey. Akmal, dia boleh ingat tak kat manakah nukleus, kromosom, DNA dan gen? Boleh tak, Akmal? Okey, cepat. Ayo. Kita mulakan di bahagian tengah. Di dalam sel ada struktur ataupun organel ini kita namakan sebagai apa, Akmal? Nukleus, cikgu. Uish. Bijaknya. Betul kan, cikgu? Betul. Alhamdulillah. Okey. Kita susahkan lagi. Di dalam nukleus, struktur ini dinamakan apa? Ini susah ni, cikgu. Dia bermula pada huruf K. Hujungnya M. Kromosom. Betul. Pandai, Akmal. Okey. Di dalam kromosom kita ada struktur ini pula, Akmal. Setahu saya susah nak sebut nama panjang dia, cikgu. Tapi kalau nama singkatannya adalah DNA. Betul. DNA. Dan yang terakhir, Akmal. Okey, di dalam DNA ini kita jumpa apa pula? Tadi kita baru je bercakap mengenai ini kan. Yang mana Akmal ni seorang yang kacak. Betul. Tinggi, cerah. Banyak je kacak, ya. Banyak gen dia kacak dalam tu, ya. Okey. Di dalam DNA, murid-murid akan ada gen. Betul. Okey. Jadi sebab Akmal dapat menjawab semua sekali, boleh tak Akmal tolong Seremi tampalkan stiker di papan ganjaran Akmal tersebut? Bila dekat sini, cikgu? Saya pun tak tahu. Ya. Dalam kelas dah sediakan. Baik, jadi saya akan tampal, cikgu. Okey, tampal 4, Akmal, sebab ada 4. 4 saya tampal, cikgu. Ya, betul. 1. Okey, lepas tu 2, cikgu. 2. Okey, lepas tu lagi 1, cikgu. 3. Dan yang terakhir, wah, tahniah Akmal. Alhamdulillah. Sudahlah ada gen bijak juga di situ. Baru dapat, cikgu. Gen bijak baru wujud. Alhamdulillah. Di dalam badan saya selepas saya memberikan 100% tumpuan bersama dengan Cikgu Remy. Okey, cikgu, lagi satu soalan, cikgu. Ini dia. Okey. Kromosom. So, kromosom ini sebenarnya ada 2 jenis kat dalam badan kita ni, Akmal dan juga murid di rumah. Yang pertama kita kenali sebagai kromosom autosom dan juga kromosom seks. So kenapa kita susunan ini? Dia adalah kromosom yang sepadan. Satu datangnya daripada kita punya ibu, satu datangnya daripada kita punya ayah. So kromosom yang sama ini kita pasangkan, kita namakan sebagai kromosom homolog. Jadi kita sebagai manusia yang normal, kita ada sebenarnya 46 kromosom dalam setiap nukleus kita. Jadi bila kita susunkan, kita ada sebanyak
kita ada sebanyak 23 pasang kromosom. Cikgu depankan lagi. Okey. So ada 23 pasang kromosom. Okey. Alright. Baik. So kromosom nombor 1, pasangan nombor 1 sampai nombor 22, kita namakan dia sebagai kromosom autosom. Iaitu yang akan menentukan ciri-ciri yang ada pada badan manusia ataupun organisma selain daripada jantina. So jantina siapa yang tentukan? Semestinya adalah kromosom seks, iaitu pasangan kromosom nombor 23. Okey, jadi pasangan nombor 23 ni akan menentukan sama ada seseorang individu adalah lelaki ataupun perempuan. Jadi kat sini ada dua lah jenis. Satu ialah XX ataupun XY. Jadi saya ni nak tanya Akmal, agar Akmal ni ialah XX ke XY? Yang mana tu? Akmal ialah kumpulan XX ke XY? XX, cikgu. XX. Akmal yakin? Oi, takutnya cikgu soalan ni. Sekejap cikgu. Sekejap. Ada talian hayat ke cikgu? Tak ada. Kemi, XX ke XY? Cikgu, dia kata XX cikgu. XX. Okey, sebenarnya umur dia XX ialah untuk jantina perempuan. Betul lah, Kemi tu perempuan. Betul. Okey, manakala XY ialah karakteristik bagi lelaki. Cikgu, maksudnya dekat sini kromosom ni, adakah kromosom menentukan seseorang itu lelaki atau perempuan sebenarnya cikgu? Betul. So genetik ini ialah maklumat pewarisan kan, dia yang menentukan ciri-ciri yang ada pada individu yang akan diwariskan. Jadi kita ada ciri warna mata, warna kulit, jenis rambut, keadaan bentuk cuba telinga, lesung pipit dan juga jantina juga ia dikawal oleh kita punya set-set kromosom ini. Saya pasti saya pun baru tahu dan banyak juga murid-murid kat luar sana pun baru tahu juga cikgu. Okey, nampak tak ini baru permulaan kan cikgu? Betul. Nampak dah seronok sangat. Tapi jangan ke mana, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Detektif Akmal Nazri. Cikgu, saya daripada tadi nak tahulah apa itu meiosis dan juga mitosis ni. Tuan Remy. Ya, terima kasih Detektif Akmal. Ya. Okey, jadi sebenarnya seperti yang kita dah belajar bahawa nukleus dan kromosom ini sebenarnya memainkan peranan dalam pembahagian sel. Betul. Okey, jadi pembahagian sel ni sebenarnya Akmal, kita ada dua jenis pembahagian sel. Satu kita namakan sebagai mitosis dan satu lagi kita namakan sebagai meiosis. Persoalannya Akmal dan murid-murid di rumah, di mana berlakunya mitosis dan di mana berlakunya meiosis? Okey. So mitosis dia berlaku di dalam sel soma, iaitu semua sel badan kecuali sel pembiakan. Maknanya daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita namakan sebagai sel soma kecuali sel pembiakan. Di mana sel pembiakan akan berlaku proses meiosis. Okey. Jadi mitosis ini selepas buat pembahagian, kita bayangkan satu belon atau satu kuih lah, kita potong dia menjadi dua bahagian. So mitosis menghasilkan dua sel anak di akhir pembahagian sel. Manakala meiosis pula dia akan ada dua kali pembahagian, meiosis 1 dan juga meiosis 2, dan di akhirnya nanti kita akan dapat 4 sel anak. Begitulah ceritanya Akmal. Okey, faham cikgu. Jadi Akmal boleh bezakan tak sel soma dekat mana? Seluruh badan kita kecuali sel pembiakan. Boleh cikgu. Jadi itu proses mitosis. Mitosis. Okey, kalau meiosis pula ialah dekat sel biakan, iaitu menghasilkan gamit jantan juga gamit betina. Seperti kalau saya dapat lihat di situ, sperma dan juga ovum cikgu. Betul. Jadi untuk menghasilkan sperma dan ovum, kita memerlukan proses meiosis. Meiosis. Ya. Okey, kalaulah Seremi nak bagi contoh lah, kalau katakanlah Akmal main bola tiba jatuh, tangan Akmal cedera, luka kan? Adakah luka Akmal akan terdedah sepanjang hayat Akmal? Tidak cikgu. Dia akan bercantum semula, betul? Betul. Jadi sel-sel yang baru akan terbentuk melalui pembahagian sel. Betul. Persoalan
persoalannya adalah secara mitosis ataupun meiosis, Akmal? Semestinya mitosis. Sebab alasannya? Sebab dia sel soma, cikgu. Betul. Ya, cikgu. Okey, kalaulah aku begitu yakin tentang mitosis dan meiosis ni, jom kita ke papan uji kita. Ini saya tak yakin dah, cikgu. Tak yakin ya? Ya, saya keluar dulu, cikgu. Jangan. Okey. Saya kejar. Okey, cikgu. Okey, di papan sekarang ini tertera ada beberapa aktiviti dan juga struktur yang ada pada hidupan, sama ada haiwan, manusia ataupun tumbuhan. Okey, dan semua ini akan menjalani proses pembahagian sel, sama ada mitosis ataupun meiosis. Okey, gambar yang pertama itu, Akmal, ialah orang yang menggunting rambutnya. So selepas kita gunting rambut dia akan panjang semula. Jadi persoalannya, rambut akan mengalami proses pembahagian sel yang mana? Mitosis ke atau meiosis? Semestinya, cikgu, Detektif Akmal akan memilih mitosis, cikgu. Okey, letakkan dan kita akan cek jawapan. Kerana gunting rambut dia tak ada kena-mena dengan pembiakan, cikgu. Semestinya begitulah cara kita fikir, betul? Betul. Jadi rambut kita akan panjang semula, panjang. Kenapa dia panjang? Sebab berlaku pembahagian sel. Betul, cikgu. Okey. Alright, gambar yang kedua tu gambar apa ya, Akmal? Ini kalau sekali pandang macam COVID-19, cikgu. Oh, bukan. Sekali pandang, dua Okey. kali pandang. Ini kan ovum. Betul. Murid-murid dah belajar semasa tingkatan 1 lagi. Betul. So, itu ialah kita punya ovum. Jadi, ovum ialah sejenis meiosis. betul. Sebab ianya berlaku dalam organ pembiakan. Betul. Okey, saya letak So, sini, dia adalah cikgu. gamit ataupun sel pembiakan. Jadi, dia akan melalui proses meiosis. Pandailah. Okey, yang gambar ketiga tu adalah pokok pisang. Di mana Okey. pokok pisang ni dia tak ada biji benih. Kita tak tanam pokok gunakan biji benih. Biasanya anak-anak pokok ni akan tumbuh di sebelah pokok induk dia. Okey. Macam mana anak-anak pokok dia boleh terbentuk? Kita namakan dia sebagai pembiakan aseks ataupun vegetatif. Agak-agak Akmal lah, mitosis ke atau meiosis yang terlibat dalam proses ini? Ini saya rasa dia agak keliru sikit, cikgu. Tapi saya pasti dalam pokok pisang mana ada orang kata sperma dan juga ovum, cikgu. Betul, semestinya tak akan ada. Jadi kalau pokok pisang kita akan meletakkan adalah mitosis, cikgu. Betul. Alright. Ya, semestinya adalah mitosis. Okey, pembiakan seks juga vegetatif, tidak melibatkan pembentukan gamit macam Akmal kata tadi. Ya. Okey, gambar yang keempat. Agak muskil lah. Apa Ini tu? mikrofon, cikgu. Oh, bukan. Bukan. Cuba perhati betul-betul. Sperma, cikgu. Betul. Semestinya meiosis. Betul. Tak payah tanya pun dah dapat jawapan yang tepat. Alright. Wah, pandailah Akmal macam ni. Okey, gambar yang ketiga tu sebenarnya adalah gambar foto Akmal kecil-kecil dulu. Mana cikgu dapat? Adalah rahsia. Jadi dulu Akmal kecil, comel kecil je. Tapi sekarang dah tinggi, dah besar. Sadar pula tu. Kan, detektif pula tu. Okey, jadi macam mana berlaku pertumbuhan dan juga pembesaran badan Akmal ni melibatkan proses apa? Melainkan kalau cikgu, kalau orang kata macam ada sperma ovum tu, memanglah bayi pun datang daripada situ juga. Betul. Kalau yang betul-betul faham, dia akan memilih mitosis. Tapi Betul. kalau dia macam, gambar bayi, meiosis lah. Tapi macam saya akan memilih sebagai mitosis, cikgu. Wah, pandai betul. Sebab konsep dia sama macam gunting rambut lah, cikgu. Betul. Jadi tulang kita akan melalui mitosis, Betul. otot-otot kita akan melalui mitosis. Betul. Jadi semua itu tidak melibatkan organ pembiakan. Semestinya jawapannya ialah pembahagian secara mitosis. Betul, cikgu. Yang terakhir ni adalah gambar seekor cicak. Kalau saya potongkan ekor cicak itu, adakah cicak itu akan cacat tanpa ekor seumur hidupnya, Akmal? Dia akan minta tolong, cikgu. Dia tak tolong? Saya tak pernah jumpa lagi, Akmal. Oh ya. Tapi cikgu, kalau cikgu bertanyakan tadi kepada saya mengenai cicak ni kalau ekornya terputus, dia akan tumbuh balik, cikgu. Persoalannya menggunakan pembahagian sel yang macam mana? Semestinya mitosis. Ya, kenapa? Kerana dia berbentuk dua sel anak yang seiras, cikgu. Dan dia tidak merupakan sel Soma. Soma bukan sel pembiakan. Ekor bukanlah sel pembiakan. Jadi boleh tak tampakkan jawapannya? Boleh, cikgu. Cikgu dah habis dah, cikgu. Dah habis ya. Okey, tak apa. Kita anggaplah yang ini adalah soalan ada cabaran. mitosis. Yes. Okey. Baik. Jadi betul tanya ada 6 markah untuk Akmal. Boleh tak Akmal tampalkan stiker ganjaran di papan ganjaran Akmal? Boleh, cikgu.
Ya. Berapa stiker kita nak tampal ni, cikgu? 6 soalan, 6 betul, 6 stiker untuk Akmal. Terbaiklah, terima Yes, kasih, kita kira cikgu. sama-sama murid-murid. Cek. Satu. Okey. 2. Wah, banyaknya jawapan betul, Akmal. Aha, lepas tu cikgu, lepas 2 mesti 3. 4. Okey, lagi 2 lagi. Lagi 2, cikgu. Ya, lagi 2. Wah. Saya cabut. Oh, terkoyak, cikgu. Terkoyak sikit, cikgu, tapi tak apa. Okey. Jangan risau. Inilah berlaku situasi dalam kelas sebenarnya macam ni kan. Okey, pelbagai ragam murid-murid kita di sekolah. Okey, nampak tak? Wah, banyaknya ganjaran, Akmal. Inilah orang kata pentadbiran bilik darjah, cikgu, kan? Ya, betul. Sebenarnya, cikgu, saya pun dibantu oleh kawan-kawan di rumah yang sedang menyaksikan, cikgu. Betul. Harap-harap mereka juga faham sefahamnya seperti Akmal faham di studio kita. Betul, cikgu. Okey, itulah dia, cikgu. Okey. Mengenai apa perbezaan meiosis dan juga mitosis. Mitosis. Nak lagi ke tak nak? Nak sekarang? Nanti dulu. Detektif Akmal Nazri dan juga Tuan nak berehat sekejap. Okey, tapi sebelum tu, cikgu, ni nak tahu pasal Pak Mat pula ni, cikgu. Apa itu Pak Mat kan? Apa cerita pasal Pak Mat ni, cikgu? Saya Okey. tengok ada profasa, metafasa, anafasa, telofasa, cikgu. Inilah sebenarnya adalah proses-proses di dalam pembahagian sel mitosis. Aha. Jadi dalam proses mitosis ini ada 4 fasa dipecahkan. Okey. Iaitu profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okey. Jadi susahkan ingat. Jadi murid-murid ingat je perkataan Pak Mat. Jadi Okey. P adalah profasa, M adalah metafasa, A anafasa dan juga T adalah telofasa. Okey. Baik, jadi kita akan tengok satu persatu 4 fasa ini dalam pembahagian secara mitosis. Akmal nak belajar lagi? Nak, cikgu. Okey, kalau nak kita sambung teruskan. Boleh. Okey, kita mulakan dengan profasa. Okey, semasa profasa ini, kromosom akan memendek. Okey, dan juga akan jadi menebal dan ia mudah kelihatan menggunakan mikroskop lah ketika ini. Okey. Dan dia terdiri pada 2 kromatid. Okey, yang dinamakan sebagai kromatid kembar. Okey. Jadi ada 2, kiri yang kanan ni namanya adalah kromatid kembar. Okey, ni satu kromatid. Okey, saya nak cari pen ke, cikgu? Pen dia mana? Okey. Okey. Ada pen je kat situ. Okey. Alright, tak apa. Okey, saya tunjuk kat sini je saja. Okey. So yang satu ini ialah kromatid, sini adalah kromatid. So gabungan 2 ini kita namakan dia sebagai kromatid kembar. Kromatid kembar, cikgu. Okey. Dan kita punya membran nukleus akan mula menghilang. Dan yang ketiga ialah kita punya gentian gelendung mula terbentuk. Okey, itu saja profasa. Kita pergi ke seterusnya adalah metafasa. Murid-murid ingat metafasa, ingat huruf M. M dalam bahasa Inggeris ialah middle. Middle. Middle tu maksudnya di tengah-tengah. Betul. Yang kita namakan sebagai sata khatulistiwa. So semasa proses metafasa, kromosom kita ataupun kromatid kembar ini akan tersusun atau beratur pada sata khatulistiwa. Okey. Itu keyword dia lah, cikgu. Ya. Dan gentian gelendung yang terbentuk semasa profasa tadi itu akan melekat pada struktur yang dinamakan sebagai centroma. Tengah-tengah ni dinamakan sebagai centroma. Okey. Okey. Baik. Seterusnya ialah proses anafasa. Yang ketiga ialah anafasa. Murid-murid, macam mana kita nak ingat anafasa ini? Murid-murid tolong bayangkan anafasa ni dengan perkataan anak-anak. Okey. Anak-anak ni kan suka berlari ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, betul? Jadi semasa anafasa ini, murid-murid bayangkan kromatid kembar ini akan berpisah, iaitu akan menuju ke kutub bertentangan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Okey. So semasa ini sentroma akan terpecah pada 2 dan menyebabkan kromatid kembar tadi ini berpisah. Satu akan ke kutub sebelah kiri, satu akan kutub sebelah kanan. Itu sahaja anafasa. Baik, Okey. cikgu. Dan Lagi yang satu. ketiga ialah telofasa. Jadi telofasa ni kita bayangkanlah macam telur ayam lah kan. Sebab kita nak menghaskan 2 anak. Okey, 2 sel anak yang baru. Okey, so daripada proses anafasa tadi di mana kromosom ataupun kromatid ini bergerak ke kutub bertentangan, okey, dia dah sampai dekat kutub bertentangan dah. Bila dia sampai sahaja, dia akan mula membina membran nukleus yang baru. Okey, dan sitoplasma akan mula mencerut sehingga dia akan terputus
dan akhirnya akan menghasilkan 2 sel anak. Okey, ingat saya tu cikgu Ya. Keyword dia. So ingat Pak Mat, profasa, metafasa, anafasa dan juga telur fasa. Ya, cikgu, bagilah saya aktiviti lagi cikgu. Saya nak collect ni bintang lagi ni cikgu. Boleh. Memang kita akan buat penilaian dekat Akmal untuk uji minda yang seterusnya. Alright. Okey, kita ada 4 gambar. Murid-murid yang berada di rumah pun boleh tengok di paparan skrin TV anda. Kita ada 4 gambar. Yang pertama beratur di Sata Kasiwa. Kemudian yang gambar kedua adalah membran nukleus menghilang dan kita punya kromosom akan memendek dan juga menebal. Okey, yang ketiga ni menghasilkan 2 sel anak. Gambar yang keempat ni kromatik berkembang berpisah ke kutub yang bertentangan. Baik. Okey, jadi kita ada 4 gambar kat sini. Okey. Seremi, andaikan Akmal dapat membayangkan di manakah kedudukan proses-proses ini. Yang mana cikgu akan tolong saya untuk tampalkanlah kan? Boleh, betul? Seremi akan tolong. Okey, kita mulakan dengan profasa dululah. Akmal pilih yang gambar yang mana? Okey, kalau profasa tadi cikgu ada beritahu, ingat dia ada 2, betul cikgu? Betul. Ingat ada 2 kromosom kromatik kembar. Dia akan menebal dan juga memendek. Betul tu cikgu. Okey, yang mana? Semestinya yang betul-betul dekat atas metafasa. Gambar yang pertama, kedua, ketiga atau gambar keempat? Kedua. Gambar yang kedua, betul. 1 markah untuk Akmal. Yes. Okey. Metafasa yang mana satu ni Akmal? Cikgu, jujur saya cakap cikgu, kalau saya masuk kelas sains cikgu, saya memang senang nak ingat dengan keyword-keyword yang cikgu bagi sebab tadi metafasa, ingat M, middle. Di tengah-tengah garisan khatulistiwa, semestinya gambar pertama cikgu. Gambar yang pertama ini betul sebab kita punya kromatik kembar beratur ataupun tersusun pada Sata Khatulistiwa. Betul tu cikgu. Okey, dah 2 betul. Gambar yang ketiga menggambarkan anafasa. Okey, kalau anafasa pula cikgu, tadi cikgu ada mengatakan ingat saja anak-anak suka berlari ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Jadi nampak tak gambar yang keempat itulah sebenarnya anafasa. Wah, anafasa. Bahasa Arab ke ini? Anta memang hebat. Alhamdulillah lah. Okey, betul lah anta. Masya-Allah, anafasa. Anafasa. Dan semestinya gambar terakhir ni dia menghasilkan 2 sel anak. Apa nama proses dia, Akmal? Yang telur fasa. Telur fasa pun betul juga. Syukur, masya-Allah. 4 markah untuk Akmal. Kemi, tepuk tangan Kemi. Jadi tolong Seremi tampalkan stiker ganjaran. Boleh cikgu. Di papan ganjaran Akmal. Ya, sebenarnya kan cikgu, kita pun seronok-seronok juga, tapi pastikan faham dengan apa yang cikgu terangkan tadi. Betul. Mana satu telur fasa, mana satu anafasa, metafasa dan juga profasa cikgu. Masya-Allah. Jadi 4 stiker ganjaran Akmal dah dapat dah. Betul. Jadi murid-murid pun mesti dah dapat dah apa yang sefahamnya seperti Akmal faham. Betul. Yes. Okey, ini cikgu, saya dah tampal dah. Kita sekarang ni ada 5 berapa ni cikgu? 14. Banyaknya. Begitu bijak betul Akmal pada hari ini. Tak sangka saya. Betul tu cikgu. Ini di atas bantuan kawan-kawan di rumah juga. Betul. Baik, alhamdulillah. Dah 2 aktiviti kita buat bersama-sama dengan Cikgu Remy mengenai mata pelajaran sains ini cikgu kan. Kalau nak lagi kita nak berhenti rehat dulu. Yang ini baru Pak Mat bagi tahu cikgu. Betul. Berhenti rehat guys. Jom. Sampai selepas ini dalam Menengah Atas. KPM. Ya, masih lagi menyaksikan slot Menengah Atas bersama dengan saya, Detektif Akmal Nazri. Wah. Dan juga Encik Remy. Tadi kita dah belajar dah mengenai mitosis, cikgu, meiosis, lepas tu profasa, telur fasa dan sebagainya. Dan untuk slot kali ini pula, maksud saya segmen kali ini pula, kita nak sentuh apa pula, Cikgu Remy? Okey, sekarang ni slot ini kita akan mempelajari berkenaan dengan pembahagian sel secara meiosis. Macam diterangkan, meiosis ini berlaku di mana, Akmal?
Di mana tu cikgu? Meiosis. Meiosis tadi pembiakan lah. Dia sperma betul. dan juga ovum. Ya, itulah hasilnya. Mana meiosis ini berlaku pada organ pembiakan. Bagi lelaki di testis, pada perempuan ialah ovari. Betul. So di mana organ ini akan menjalani proses meiosis. Berbeza dengan mitosis, meiosis ini ada 2 kali pembahagian sel, iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Jadi dia punya fasanya masih sama. Jadi ingat formulanya adalah Pak Mat. So kita ada profasa, kita ada metafasa, kita ada lagi anafasa dan juga telofasa. So ini adalah yang pertama, meiosis 1. Kemudian dia akan sambung pada meiosis 2 bermula dengan profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan juga telofasa 2. Jadi sering ini akan kupaskan satu persatu setiap fasa sehinggalah akhirnya kita akan dapat menghasilkan sel gamit, iaitu sama ada ovum ataupun sperma. Jadi kita mulakan dengan profasa 1. So proses 1 ini di unit yang berlaku dekat meiosis ini ialah akan berlakunya proses yang dinamakan sebagai pindah silang. Selain itu macam membran nukleus menghilang, kita punya kromosom semakin memendek juga menebal, sama juga gentian gelendung mula terbentuk. Tetapi istimewanya pada profasa 1 semasa meiosis 1 ini ada berlaku proses pindah silang. Apa itu pindah silang? Iaitu proses pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolog. Apa itu kromosom homolog? Iaitu kromosom yang sepadan, iaitu satu daripada ibu, satu daripada ayah. Jadi awak dapat lihat pada skrin anda berlaku pertindanan di sini. So dekat sini nama proses pindah silang, di mana ia akan menghasilkan genetik yang berbeza. Sebab itulah walaupun kita datang daripada ibu dan ayah yang sama, tetapi tetap akan ada perbezaan ciri-ciri pada anak-anaknya. Macam Akmal sendiri. Akmal ada berapa adik-beradik? 4 orang, cikgu. 4 orang. Adakah semua sama Cik Akmal? Ada yang sama, ada yang dia lain sikit. Lain sikit. Jadi kenapa ada sedikit berbeza-beza, ciri berbeza-beza? Disebabkan proses pindah silang yang berlaku semasa profasa 1. Kan? Alright, itu adalah profasa 1. Kita tengok pula kita punya proses metafasa 1. Sama juga, ingat metafasa, ingat urut M ingat medium. Medium pula cikgu. Middle, iaitu di tengah-tengah. So di tengah-tengah kita namakan dia sebagai sata khatulistiwa, di mana kromosom homolog ini akan berbaris dan juga beratur pada sata khatulistiwa dan kemudian gentian gelendung akan melekat pada sentroma. Tamat cerita metafasa 1. Kita tengok cerita pada anafasa 1 pula. So anafasa 1 macamlah sering cerangkan tentang mitosis lah, kan? Dia akan bergerak ke kutub bertangan. Tetapi bezanya pada meiosis 1, anafasa 1 ataupun meiosis 1 ini, sentroma belum pecah lagi. Dia tak pecahkan yang tertengah tu, iaitu kromosom homolog yang akan berpisah. Dia akan berpisah macam tu. Bukan lagi kromatid. Tadi kita belajar masa mitosis, kromatid kembar, so dia akan terpisah kepada 2. Kromatid. Untuk anafasa 1, kromatid belum berpisah. Dia hanya pisah ialah kromosom homolog. So dia mula bergerak ke kutub bertentangan. Selepas anafasa 1, apa dia, Akmal? Telofasa 1. So telofasa 1 dia adalah penghujung semasa pembahagian sel meiosis yang pertama atau 1. Jadi maknanya kita punya kromosom homolog pun dah sampai dekat kutub bertentangan. Kemudian membran nukleus terbentuk semula dan sitoplasma kita akan mula mencerut dan akhirnya dia akan terpisah menghasilkan 2 sel anak. Dah habis ke belum? Belum lah, belum. Dia akan teruskan semasa meiosis 2. So meiosis 2 pula, apa yang akan berlaku? Dia akan bermula dengan profasa 2. So profasa 2 ni, sekarang ni ada berapa sel anak sekarang ni? Ada 2, cikgu. 2 sel anak. 2 sel anak ini akan meneruskan pembahagian sel semasa meiosis 2 ini. Alright. Kemudian kita lihat apa yang berlaku. Sama je cerita dia. Gentian gelendung akan mula terbentuk. Gentian gelendung mula terbentuk. Kemudian membran nukleus akan mula menghilang. Boleh ingatlah sekarang? Cerita dia yang pertama adalah gentian gelendung akan hilang. Yang kedua, membran nukleus akan mula menghilang.
ni pun akan hilang. Okey. Kemudian kita punya kromosom ini akan memendek dan juga menebal. Itu je point dia untuk profasa. Ingat. Okey, sering ulang lagi sekali. Gentian gelendung akan mula terbentuk, membran nukleus akan mula menghilang, kromosom kita akan memendek dan juga menebal. Okey. So dua-dua sel ini pun berlakulah. Okey, serentak. Okey. Di dalam kita punya organ pembiakan sebenarnya. Okey. Boleh tak kita teruskan? Boleh, cikgu. Okey, kita masuk seterusnya ialah kita punya metafasa 2. Metafasa, ingat apa dia, Akmal? Middle. Bukan medium. Betul, jangan terbalik. Okey. So kita dapat tahu iaitu metafasa di mana kromosom-kromosom kita akan mula beratur dan tersusun pada sata khatulistiwa. Okey, sata khatulistiwa tu kat mana? Di tengah-tengah lah. Ini dinamakan sebagai sata khatulistiwa. Okey, middle, di tengah-tengah. Okey. Kemudian gentian gelendung yang terbentuk semasa profasa tadi tu akan mula melekat pada sentroma. Tadi sering dapat tunjukkan kan? Okey, nampak sini dekat tengah ni kita namakan struktur ni kita namakan sebagai sentroma. Kalau mudah-mudah dapat lihatlah dekat kromosom yang seremi ada di kiri yang kanan ini, okey, iaitu yang warna biru dan juga warna merah ni. So yang tertengah ni kita namakan dia sebagai sentroma. Okey, di mana gentian gelendung yang terbentuk ini akan melekat pada sentroma ini. Okey, dia macam gelang getah lah, dia sangat fleksibel. Okey. Alright. Kita akan masuk ke fasa yang seterusnya. Akmal boleh tolong saya tak? Fasa yang seterusnya apa? Anak fasa 2. Anak fasa 2. Okey, wah, boleh belajar bahasa Arab lah, Akmal. InsyaAllah, cikgu. Okey, jadi fasa yang seterusnya ialah anak fasa 2. Okey, macam sering diterangkan berulang kali. Anak fasa, ingat anak-anak, di mana anak-anak ni suka berlari ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah dan sebagainya. Jadi anak fasa ini, kita punya kromosom tadi ni, dia akan terpecah dekat bagaimana? Sentromanya ni. Okey, ni sentroma ni, tadi kita bayangkan ada gentian gelendung, satu ke atas, satu dekat bahagian bawah ni, dia akan menarik. Dia akan tarik satu ke kutub utara, satu kutub selatan. Jadi apa jadi kat sentroma? Sentroma akan pecah. Okey, sentroma akan pecah, akan membagi kepada dua. Bila sentroma terpecah kepada dua, jadi kita akan dapat apa? Asalnya kita namakan sebagai kita punya apa? Kromatik kembar. Bila dah pisah, nama adalah kromatid saja. Jadi yang bergerak ni adalah kromatid. Okey. So kromatid akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey. So peringatan seremi lah kepada murid-murid semua. Okey, hati-hati ketika menjawab soalan lah SPM contohnya. Kalau dia berkata kutub bertentangan ni tak semestinya atas dan bawah. Dia bergantung kepada bentuk soalan yang keluar. Dia mungkin boleh keluar kiri dan kanan. Okey, dia boleh keluar macam ni. Maksud kutub tu dia tak cakap utara selatan. Maksudnya adalah ke arah yang bertentangan maksudnya. Okey. So bila mula sahaja bergerak, kita namakan proses ini sebagai anafasa 2. Okey, dan serentaklah bagi kedua-dua sel tersebut. Okey, seterusnya kita akan masuk proses yang terakhir. Telur. Apa dia? Telur fasa bagusnya kala-kala. Okey. So telur fasa 2 ini akan mengakhiri dalam proses pembahagian sel meiosis, iaitu meiosis 2. Okey. Jadi bila apa yang berlaku semasa telur fasa ini? Okey. So kromatid tadi yang telah terpisah tadi tu, dia dah bergerak ke kutub bertentangan, dia dah sampai. Bila dia dah sampai, okey, membran nukleus akan terbentuk semula. So dapat lihat kat sini yang garisan putus-putus ni, kita namakan dia sebagai membran nukleus. Okey, membran nukleus. So membran nukleus terbentuk semula. Kemudian sitoplasma ni tengah ni kita namakan sebagai sitoplasma. So sitoplasma kita ni akan mula mencerut dan akhirnya akan terpisah menghasilkan dua sel anak. Disebabkan pada awal meiosis 2 tadi kita ada dua sel anak, 1, 2, akhirnya kita dapat berapa sel anak ni? Berapa sel anak dia? Itu 1, 2,
3, 4. Ya, Kita cikgu. ada sebanyak 4 sel anak. Okey. Ataupun gamet. Okey, sering nak tanyalah. Ya. So, 4 sel anak ni sebenarnya akan menjadi apa, Akmal? Dia akan menjadi telur fasa 2, cikgu. Bukan jadi apa. Maksud Seremi adalah akhirnya sel-sel ini akan bertukar menjadi apa dekat dalam badan kita. Oh, dia akan bertukar jadi apa, cikgu? Yes, ingat meiosis berlaku dekat mana tadi? Dekat sperma dan juga oval. Itu hasil dia. Itu hasil dia? Itu jawapan dia, Akmal. Itu jawapan dia. Okey, itu jawapan dia. Okey, alright. Dia berlaku dekat gamet kita punya organ pembiakan, betul? Betul. Testis dan juga ovari. Betul. So, proses ini berlaku dekat dalam tu. So, akhirnya ini akan menjadi apa, Akmal? Kalau pada lelaki, jadi apa? Cikgu, nampak tak? Kawan-kawan kita kat rumah angkat tangan. Ya Allah, Betul. ramai nak bagi Ya jawapan. Allah, pandainya. Sabar. Satu persatu. Okey, itu Roy dulu. Okey, Roy. Cikgu, dia bagi jawapan. Betul ke tak betul tu, cikgu? Betul, Roy kata pada lelaki menghasilkan sperma. Okey, tolong cari pelajar perempuan. Pelajar Seorang perempuan lagi. pula. Okey, angkat tangan. Murid perempuan. Ya Allah, cikgu, itu daripada sekolah mana saya tak perasan. Aina Abdul. Aina Abdul. Ya, cikgu. Oh, tentang kita belajar Arab. Aina Abdul jawab. Aina Abdul, Okey. cikgu. Dan kalau pada perempuan, iaitu berlaku di ovari mereka, Betul. okey, dia akan menghasilkan oval. Cikgu, saya ada satu soalan lah, cikgu, mengenai yang kita belajar ni kan. Walaupun orang kata sperma dan ovum datang daripada ibu bapa yang sama. Betul. Tapi kenapa ciri pada adik-beradik ini dia berbeza, cikgu? Ya, okey. Sebenarnya ada dua jawapan yang Seremi boleh kongsikan. Okey, yang pertama ialah semasa profasa yang pertama. Yang mula-mula tadi yang Seremi terangkan tadi, ingat tak? Iaitu berlaku satu kromosom ibu, satu kromosom daripada ayah, dia akan bersilang kat sini. Betul. Proses ini kita namakan sebagai proses pindah silang. Di mana selepas terpisah nanti, yang merah akan pergi kat biru, yang biru akan pergi kat merah. Iaitu dibuat pertukaran maklumat genetik. So nanti bila jadi sperma atau ovum ini, dia akan menghasilkan maklumat yang berbeza-beza. Sebenarnya bukan satu kat dalam kita punya nukleus tu ada, kita punya kromosom ni panjang lah sebenarnya. So bayangkan dia kat sini bersilang, sini bersilang, sini bersilang. So ada pelbagai jenis dan kebarangkaian sperma dan ovum yang ada dekat dalam badan manusia tu. Jadi katakanlah ovum itu diterima atau sperma itu yang diterima semasa persenyawaan, semestinya akan menghasilkan genetik yang berbeza-beza walaupun datangnya daripada mak ataupun ayah yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua ialah semasa anafasa. Ingat tak, Akmal? Anafasa ni yang ramai dia ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya, betul. So ini yang saya menunjukkan ni adalah gambar ajar, ilustrasi saja. Tetapi sebenarnya yang berlaku dalam badan kita ni, dia bergerak secara random, secara bebas. Jadi dia mungkin ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Pembahagian sel yang lain akan berlaku benda yang lain, berbeza pula. Jadi sperma dengan ovum kita ada ciri-ciri variasi, ada pelbagai genetik. So mana yang terpilih semasa persenyawaan, iaitu gabungan antara ovum dan sperma, itulah akan menghasilkan ciri yang pada anak-anak. Sebab itulah genetik ini sangat menarik. Kita kena belajar, kita akan belajar berkenaan kenapa wujudnya variasi dalam kehidupan kita. Terbaiklah. Itu dah penjelasan daripada Cikgu Remy. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini akan ada lagi satu segmen yang ini memang saya nanti-nantikan. Nak tahu apa dia? Selepas ini dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Slot Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu Remy, saya bukan nak cakap apa, tapi insya-Allah kalau apa-apa sahaja cikgu nak tanyakan kepada saya mengenai mitosis dan juga meiosis, kalau cikgu dah selesai buat perbezaan pun tidak ada masalah, cikgu. Aduh, masa bijaknya Akmal ni ya. Ya, kenapa belajar tu? Belajar sedikit je tapi Inspektor kan? ya betul, Inspektor Detektif Akmal. Semestinya bijak.
Ya, cikgu. Okey, yang ni apa pula kita nak belajar pula kali ni, cikgu? Okey, jadi seperti kita punya objektif pembelajaran, kita kena dah tahu dah mitosis, dah belajar dah tentang meiosis. Sekarang ni dalam soalan SPM juga boleh tanya tentang perbandingan. Okey, bila soalan tanya tentang perbandingan saja, murid-murid mesti terlintas tentang persamaan dan juga perbezaan. Betul. Okey, jadi kita sama-sama belajar tentang perbandingan antara mitosis dan juga meiosis. Jadi kita mulakan dengan persamaan terlebih dahulu. Okey. Apa agaknya persamaan antara mitosis dengan meiosis ni, Akmal? Persamaan dia, cikgu. Setahu saya dia punya nukleus dan juga sitoplasma. Sitoplasma, betul. Kan? Betul. Jadi mitosis dengan meiosis ni melibatkan pembahagian sel, betul? Betul. Jadi dia akan membahagikan kita di sitoplasma, macam saya masa kata dulu fasa tadi, sitoplasma tu akan mencerut dan akhirnya terpisah, betul? Betul. Okey, yang kedua ialah kita punya kromosom tadi tu, dia menggambarkan nukleus kita. Sebahagian akan anafasa, sebahagian pergi ke atas atau pergi ke bawah. Kutub berterangan. So kita bayangkan sebagai nukleus itu terbelah kepada dua. So pembahagian mitosis dan meiosis, kedua-dua melibatkan pembahagian sel nukleus dan juga pembahagian sel pada sitoplasma. Itu persamaan dia. Sangat mudah, betul? Betul. Okey, jadi ini adalah jawapan pembahagian sitoplasma dan juga nukleus. Boleh tak bagi 2 markah stiker dekat Akmal lah? Ya, saya terus bagi, cikgu. Saya dah siap tampal dah. Confident satu markah lagi untuk Akmal. So membuktikan bahawa murid-murid kat rumah juga boleh jawab sebaik Akmal, betul? InsyaAllah. Sama-sama kita belajar. Betul. Okey, seterusnya, kita cikgu. belajar tentang perbezaan pula, Akmal. Baik. Okey. Perbezaan yang pertama untuk mitosis dan meiosis dari aspek tempat. Dekat mana mitosis berlaku, dekat mana meiosis berlaku. Kalau pandai jawablah, Akmal. Baik, saya beli. Oh, silakan. Saya jual. Macam berpantun pula. Okey, kalau tadi kan cikgu ada memberitahu dan memberikan penjelasan. Tempat mitosis ni selalunya di sel soma, kalau meiosis di sel pembiakan. Betul ke, cikgu? Betul lah. Jawapan pun sudah tertera di sini. Okey, so sel soma macam aku cakap itu sebenarnya ialah semua sel daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita. Ini kata semua sel kat dalam badan kita kecuali sel pembiakan. Okey, sel soma berlaku mitosis, sel pembiakan akan melalui proses secara meiosis. Sila lekatkan stiker ganjaran. Ya, saya lekat, cikgu. Betul. Lekat. Ya Allah. Pandai je. So buktikan bahawa pelajar Malaysia memang, murid-murid Malaysia ni memang pandai macam Akmal, kan? Amin. Ya. Detektif mestilah bijak. Alhamdulillah. Okey, sekarangnya bilangan sel anak, Akmal. Di akhir mitosis, berapa sel anak yang dihasilkan? Meiosis, berapa sel anak dihasilkan? Ini saya masih ingat lupa, cikgu. Okey, cuba ingatkan balik. Seingat saya, kalau meiosis ni dia ada 4 sel anak. Kalau mitosis ni dia ada 2, cikgu. Apa sebab, alasan kenapa kata 2? Mitosis kenapa 2? 2 tu kan sebab tadi kan dia berpecah, cikgu. Berapa kali buat pembahagian dia? 4 kali. Mitosis. Yang mitosis. Mitosis 2, cikgu. Berapa kali pembahagian? Ada 1, 2. Banyak, cikgu. Banyak ke? Mitosis, banyak, kan? Akmal, sebenarnya 2 sel anak. 2 sel anak. Okey, maknanya pembahagian ni sekali saja. 1, potong terus. Jadi 2. Sekali je pembahagian dia. Kalau mayo tu yang 4 meiosis kan? dia akan 4 sel anak sebab dia ada 2 kali pembahagian sel. Iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Betul. Sebab tu dia akan masukkan 4 sel anak. Okey. Betul jawapan Akmal. Sila tampalkan stiker ganjaran lagi. Ini saya tambah 1 je, cikgu. 1 saja. Sebab 1 tu kurang tepat. Okey, wah. Bagus betul anak murid kita ni. Okey. Sekarang ni pindah silang macam Seremi terangkan, pindah silang ni adalah untuk pertukaran maklumat genetik. Dekat mana berlaku mitosis ke meiosis berlaku pindah silang ni? Mitosis tak ada, cikgu. Yang ada kat meiosis je. Ya, betul. So jawapan mitosis ada ke tak ada? Tiada. Meiosis ada. Meiosis ada. Okey, meiosis ada. Ya, cikgu. Okey, meiosis ada. Okey, sebab macam saya terangkan, meiosis tadi kita ada profasa 1 di mana kromosom homolog ini akan saling bersilang Betul. untuk buat pertukaran genetik. Proses itu kita kenali sebagai proses pindah silang. Sila tampalkan stiker ganjaran Akmal. Ini juga
saya nak ucapkan terima kasih kepada Allah macam mana anugerah. Dapat anugerah pula kan. Okey. Cikgu, variasi ni. Variasi ini maksudnya ialah perbezaan ciri-cirinya. Adakah sel anak dia sama dengan sel induk ataupun berbeza dengan sel induk? So, mana yang ada perbezaan? Mana yang ada variasi? Mitosis ke meiosis? Ini saya kena tanya kawan-kawan kat rumah ni, cikgu. Silakan. Okey, macam mana kawan-kawan? Apa? Meiosis ada, mitosis tak ada. Itu jawapan mereka, cikgu. Betul lah. Wah, tak sia-sia menonton rancangan kita hari ini. Betul. Dapat jawab soalan perbezaan tentang variasi. Ya, Okey, cikgu. mitosis dia tak ada pindah silang, bermakna dia tiada perbezaan. So, ciri-ciri anaknya adalah sama sahaja. Berbeza dengan meiosis. Bila ada sahaja pindah silang berlaku, bermakna akan ada pelbagai ciri-ciri yang berbeza-beza. So, ciri yang berbeza ni dinamakan sebagai variasi. Macam kes Akmal tadilah, adik-beradik ada sedikit perbezaan. Kenapa? Itu dinamakan sebagai variasi. Okey, yang terakhir, bilangan kromosom pada sel anak. Soalan ni agak mencabar. Adakah Akmal berjaya nak jawab? Mitosis, berapakah bilangan kromosom sel anaknya? Meiosis, berapakah bilangan kromosom sel anaknya? Yang ini mungkin saya perlukan bantuan cikgu. Sebab agak sukar sebenarnya. Ya, okey. Jadi saya akan bantu Akmal. Okey, untuk mitosis, bilangan kromosomnya adalah sama dengan sel induk. Okey, maknanya kalau kita ada 46, contoh manusia, normal macam kita Akmal, kita ada 46 kromosom pada kita punya nukleus. Selepas dibuat pembagian secara mitosis, sel anak juga masih lagi kekal 46 kromosom. Pendek kata, dia adalah seiras dengan sel induknya. Betul. Kalau rambut kita warna hitam, kita potong, dia akan masih hitam jugalah sebab dia seiras, kromosom yang sama. Okey. Tetapi meiosis kan dia masukkan 4 sel anak. Setiap sel anak ini akan diseparuhkan bilangan kromosomnya. Sebagai contoh, manusia ada 46 kromosom, betul? Semasa kita buat meiosis, di akhirnya pada setiap sel anak ni akan dapat separuh. So, Akmal, 43 bahagi 2, separuh dapat berapa? Apa dia, cikgu? 42 bahagi 2. Jadi separuh berapa? Semestinya jawapannya adalah 23. 23. 23, cikgu? Ya, jadi kita punya sering nak lukis lah. Contohnya ovum. Dekat dalam ni kita ada kromosom sebanyak 23. Kalau kita ada sperma. Sering lukis gambar sperma cantik tak? Mikrofon, cikgu. Dekat ni ada kromosom juga jumlahnya adalah 23. So 23 tambah 23 semasa persenyawaan 46 terbentuklah zygote. Itulah hidupan yang baru, manusia ataupun bayi yang baru. Jadi sebab itulah meiosis ini perlu untuk separuhkan bilangan kromosom pada sel anaknya, iaitu separuh daripada sel induknya. Jadi yang 23 tu sebab satunya datang daripada ovum. Satu lagi daripada sperma. Jadi mereka bercantum. Betul. Itu yang 46 tu. Betul. Proses itu persenyawaan menghasilkan zygote. Zygote ni akan berkembang jadi embrio. Embrio ni akan buat penyimpilan pada uterus ibu dan akan berkembang jadi fetus atau bayi. Sebab itulah bilangan kromosom sel anak ni separuh daripada sel induk. Sebab tu perlukan meiosis. Cikgu. Betul. Padat, cikgu. Alhamdulillah. Padat, cikgu. Jadi macam biasa, cikgu. Betul. Kita dah sampai di penghujungnya rumusan mengenai topik kita hari ini. Cikgu, nak saya buat rumusan ke? Kalau Akmal nak boleh? Silakan, cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Akmal. Okey, jadi rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid sudah mengetahui berkenaan genetik, iaitu berkenaan dengan kromosom, DNA, gen dan seterusnya. Kita dah mengetahui tentang pembagian sel yang berlaku pada hidupan, sama ada manusia ke, haiwan ke ataupun tumbuhan. Semua akan mengalami proses mitosis dan juga meiosis. Betul. Okay, dan kita dapat tahu kepentingan mitosis dan juga kepentingan meiosis. Macam Akmal buat aktiviti tadilah. Okey, kalau gunting rambut dia akan panjang, kalau kita luka dia cantum semula. Okey, kenapa kita menghasilkan peluangkan sperma yang separuh kromosomnya supaya berlaku persenyawaan untuk menghasilkan anak. Jadi maknanya kita dah faham keseluruhan tentang tajuk genetik pada hari ini. Terbaiklah, cikgu. Cikgu, bagaimana prestasi anak buah cikgu yang namanya Inspektor Akmal Nazri? Inspektor Akmal Nazri itu kita boleh tengok tak papan ganjaran Inspektor Akmal. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Banyak berjuta-juta lemon. Banyak, cikgu. Banyak lagi, cikgu. Jadi kesimpulannya, Akmal punya prestasi pada hari ini sangat cemerlang. Cikgu jangan puji sangat, cikgu. Jangan puji sangat. Alah, cikgu ni. Cikgu,
Tapi kalau murid-murid kat rumah kan nak dapatkan latihan ini ataupun orang kata membuat rujukan. Macam mana cikgu? Jadi bolehlah menonton berulang kali siaran kita dan kalau nak dapat bahan ini bolehlah ke portal Delima Sumberku. Terbaiklah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Remy. Sama-sama. Saya rasa satu pembelajaran yang cukup seronok hari ini cikgu. Alhamdulillah. Cukup padat dan saya pasti bukan saya seorang saja yang faham. Murid-murid yang menonton juga faham dan insya-Allah dapat ini jawab dalam peperiksaan nanti. Kita akan jumpa lagi kalau ada salah dan silap. Saya mohon maaf. Assalamualaikum. Jaga diri guys. Bye-bye.